Bismillahirrahmanirrahim. Akidah murni berpaksi kepada dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan isu rumah tangga. InsyaAllah, hari ini kita akan membicarakan tajuk berkenaan dengan bapa pemberang. Hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, institusi kekeluargaan merupakan sesuatu yang dipandang penting oleh Islam. Setiap individu muslim pastinya mempunyai keluarga. Daripada keluarga akan terwujudlah masyarakat. Daripada masyarakat akan terbinanya sebuah negara. Apabila baik sesebuah keluarga, baiklah sesebuah masyarakat. Dan apabila baik sesebuah masyarakat, baiklah sesebuah negara. Secara realitinya, masalah-masalah kekeluargaan yang berlaku pada hari ini sebahagiannya berpunca daripada kegagalan bapa melaksanakan tugas mereka sebagai ketua keluarga. Mari kita sama-sama saksikan paparan yang telah pihak kami sediakan. Keluarga adalah unit asas kepada masyarakat, negara dan umat manusia. Keluarga terbentuk menerusi institusi perkahwinan, iaitu seharusnya wujud saling memahami dan sayang menyayangi antara satu sama lain. Perkahwinan adalah proses mengatur kehidupan supaya anak yang lahir bakal menjadi generasi pelapis beriman dan kuat jati dirinya. Di sinilah bapa memainkan peranan besar dalam kehidupan berumah tangga. Sudahkah golongan bapa memainkan peranan sebagai pemimpin keluarga dengan penuh kasih sayang? Keharmonian dalam perkahwinan mesti dipelopori dan diketuai insan bernama bapa. Bapa hari ini bukan hanya bertanggungjawab memberi makan, pakai dan rumah kediaman semata-mata kepada ahli keluarga. Bapa perlu melindungi dan memelihara keimanan ahli keluarga supaya tidak hanyut dalam arus kehidupan bertentangan dengan fitrah kejadian manusia. Bapa ialah seorang lelaki yang mempunyai isteri dan mempunyai anak-anak lah. Jadi seorang bapa ni tanggungjawab dia bukan sekadar kepada isteri tetapi juga kepada anak-anak. Bila kata bapa tu, maksud dia mempunyai dua peranan, iaitu isteri dan anak-anak, dan tidak lupa juga peranan dia kepada keluarga dia. Okey. Yang pertama, peranan dia mestilah menjaga isteri, memberi tempat tinggal, memberi nafkah zahir dan juga batin, memberi makan yang cukup, pakaian yang cukup. Itu daripada segi material. Daripada segi pendidikan pula, seorang bapa harus memberi pendidikan yang sewajarnya kepada seorang isteri dan juga anak-anaknya. Kepada anak-anak juga perlulah disediakan tempat tinggal, makan minum dan sebagainya. Tapi peranan yang paling penting ialah mendidik dan membimbing anak-anak supaya menjadi insan yang berguna di masa akan datang. Dalam keluarga, nilai pelindung perlu ada bagi suami. Peranan bapa bukan lagi sekadar menyara keluarga. Lebih dari itu, bapa berperanan penting melindungi isteri, memberi kebahagiaan kepada keluarga dan kedamaian rumah tangga. Peranan ini perlu diperkasa untuk membebaskan masyarakat daripada gejala tidak sihat dan maksiat. Jika seorang suami melihat isterinya sebagai sumber amanah, maka dia tahu dia akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat kelak. Oleh itu, dia tidak akan sewenang-wenangnya mengkhianati amanah itu. Kajian ahli psikologi barat mendapati corak pergaulan antara ibu bapa dan anak memainkan peranan penting dalam menentukan corak hidup mereka. Remaja menghadapi masalah juvana didapati mempunyai ibu bapa yang gagal dalam membentuk nilai murni serta tidak tetap dalam memberi tunjuk ajar dan terlalu garang ketika menghukum kesalahan anak. Berkenaan dengan bapa pemberang ya, bapa nak kata berang ni maksud katanya baran lah. Dia marah. Marah itu perlu. Jadi marah yang terlampau iaitu ekstrim, baran yang sederhana dan yang baik hati sangat. Yang baik hati ni mungkin akan dipijak. Dan yang sederhana ni okeylah, tapi yang terlampau ekstrim tadi ni mungkin akan menimbulkan masalah. Terlampau ekstrim ni tadi, terlampau ekstrim baran ni tadi, baran yang kena pada tempatnya itu tidak salah, tapi baran yang terlampau, baran yang sedangkan untuk masakan dalam masakan makanan tak
tak masin, baju tak iron, dah menjadi barang limpah pinggan, itu yang bermasalah kepada isteri dan anak-anak. Okey, isteri dia harus mengetahui bagaimana cara untuk menenangkan si suami. Sebagai contoh, bila mana suami itu baran, marah, isteri tidak boleh lagi untuk menyalakan api. Bak katanya tidak boleh lagi memercikkan minyak untuk menyemarakkan lagi api. Kalau lelaki tu cakap, isteri kena senyap. Kalau bergaduh tu, isterilah kena mengalah. Jadi kalau dalam konteks anak-anak perlu tahu di mana tahap kebaranan bapa tu, tahap marah bapa tu. Kalau kata bapa tu tak suka anak-anak untuk melakukan sesuatu benda, maka anak-anak harus menghindarkan diri daripada melakukan sesuatu benda. Sepatutnya bapa mewujudkan suasana mesra dengan anak-anak mereka sejak kecil lagi. Bertanya khabar dan perkembangan anak supaya ruang perhubungan sentiasa terbuka dan si anak tidak teragak-agak untuk meluahkan segala permasalahan mereka kepada bapa. Sebaliknya, jika bapa bersifat bengis dan kurang berhubung dengan anak, maka tidak hairanlah jika kita dapati si anak akan melakukan tingkah laku yang kurang menyenangkan untuk menarik perhatian ibu dan bapa. Okey, implikasinya bila bapa ini barat, sebenarnya masa kanak-kanak kan, pukul dan sebagainya itu boleh diaplikasikan. Tapi bila sudah meningkat dewasa, sepatutnya barat itu harus bertukar kepada kawan. Bila bertukar kepada kawan, kasih sayang, hormat itu semakin rapat. Tetapi bila barat itu diaplikasikan kepada remaja dan seterusnya dewasa, hubungan bapa dan anak itu adalah semakin renggang, iaitu semakin jauh kasih sayangnya. Jadi maka bila jauhnya kasih sayang, anak-anak ni tadi tidak lagi menghormati, dan jauhnya kasih sayang akan menyebabkan kebejatan akhlak terhadap anak-anak tersebut. Mungkin akan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Jika kita melihat sejarah Rasulullah SAW, kita dapat mengetahui bahawa banyak contoh yang menggambarkan Rasulullah SAW menyantuni anak-anak kecil. Antaranya ialah para sahabat pernah melihat Rasulullah SAW, seorang tokoh yang ulung, mencium cucu-cucunya tersendiri. Antaranya ialah Hasan dan Husin. Atas tindakan baginda tersebut, para sahabat bertanya, mengapakah baginda bertindak sedemikian? Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang sesiapa yang tidak mengasihani, maka mereka tidak akan dikasihani. Ada sedikit tips yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda semua yang saya pernah aplikasikan di dalam diri saya, iaitu yang pertamanya, saya pernah membaca surah Toha, di mana saya mengambil daripada kisah Sayyidina Umar ketika ingin memeluk Islam. Beliau terdengar bacaan suci ayat Al-Quran daripada surah Toha, hatinya yang garang, keras, maka bertukar menjadi lembut. Okay, yang kedua, saya selalu mengaplikasikan kepada bapa saya, terutamanya bacaan zikir Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kita sembahlah kat dia kan. Kita inilah kat dia supaya hatinya menjadi lembut, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk kita sama-sama berjemaah bersama keluarga, membuat aktiviti, solat bersama, makan bersama. Itu sebenarnya akan mengeratkan hubungan dan akan menurunkan baran ayah si ayah. Sebagai pemimpin dalam keluarga, bapa seharusnya berilmu dan berwibawa mendidik anak-anak mereka. Nilai agama seharusnya diterapkan dalam rumah tangga kerana masalah remaja pada hari ini ialah masalah akhlaknya yang berpunca daripada pengabaian nilai agama. Bapa yang prihatin akan menjadikan pendidikan anak-anak mereka suatu keutamaan. Anak perlu didedahkan dengan contoh cemerlang daripada para ulama dan orang-orang yang berhemah tinggi dan berakhlak mulia. Oleh itu, menjadi tanggungjawab bapa melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, selari dengan peredaran zaman untuk memimpin keluarga mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kepada bapalah sebenarnya contoh terbaik bagi anak-anak lelaki yang suatu ketika nanti bakal menjadi bapa. Anak lelaki yang mendapat teladan baik daripada bapanya akan membesar menjadi lelaki berperibadi seimbang dan bakal menjadi suami dan bapa yang baik kepada anak-anak mereka. Besok cuti sekolah! Besok cuti sekolah! Besok cuti sekolah! Penat betul gali kubur ni. Ma.
Ya, bapaknya. Tolong buatkan abang kopi satu. Abang ni daripada mana sebenarnya ni? Dari kubur lah. Siapa meninggal bapaknya? Kak Lima yang duduk ujung kampung tu. Oh, yang laki dia kerja Petronas tu? Itulah yang itu. Tolong bawakan kopi abang. Okey lah bapaknya. Alhamdulillah. Rehatlah sekejap. Selesa betul dapat rehat dekat rumah lepas gali kubur ni. Cantik pula aku tengok rumah aku. Pandai bini aku hias langsir. Ya, besok cuti sekolah. Ya, besok cuti sekolah. Ya, besok cuti sekolah. Aduh, Sorry bapak. Saya terlanggar tadi. engkau ni kenapa lari-lari dalam rumah macam orang dah gila? Mari sini bapak tampar kau. Ampun, Abang. Mari sini, jangan lari. Penat betul gali kubur ni. Baik aku tidur dulu. Esok nak gali kubur lagi. Abahnya, saya tengok benda awak pukul simat tu. Kenapa teruk sangat lembab-lembab muka dia? Awak jangan nak berceramah pula. Saya dah penat ni. Sekarang saya tampar awak pula. Ya, saya bukan apa. Saya tengok budak mat tu kesian dia. Jangan nak motivasi saya dekat sini. Saya dah penat. Sekarang lebam pula awak saya buat. Saya nak tidur dulu. Okeylah bang. Memang kita tidur. Macam itulah. Baik, murid-murid. Hari ini kita akan belajar reproduction. Tolong buka buku teks bab 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mat. Kenapa kamu lambat? Minta maaf cikgu, saya tinggal bas tadi. Kamu tinggal bas? Kamu tinggal bas dekat mana? Minta maaf cikgu, saya ketinggalan bas tadi. Macam itulah bahasa yang betul. Oh, bahasa cuma bahasa ya cikgu. Macam mana kamu boleh tertinggal bas? Saya tertidur lewat malam tadi. Kamu buat apa sampai tidur lewat ni? Saya tengok TV cikgu sampai larut malam. Yang muka kamu lebam-lebam ni macam orang bergaduh. Kenapa? Muka ni sebab saya terjatuh semasa main bola semalam dengan kawan-kawan cikgu. Bukankah kamu ni kaki bangku, Mat? Macam mana cikgu tahu? Saya tahulah. Saya ni kan cikgu yang berdedikasi. Betul cikgu, saya terjatuh semasa main bola semalam dengan kawan-kawan. Kalau macam tu, pergi duduk dulu. Tapi lepas kelas ni, tolong jumpa cikgu. Okeylah cikgu. Bilik ni macam zaman 70-an. Tengok tu, masih gambar Pak Lah lagi. Sekarang sudah hendak PRU yang ke-13. Sepatutnya tukar gambar Anwar Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mat. Cikgu nak berbincang dengan kamu tentang masalah kamu muka lebam-lebam. Ni, cikgu nak tanya kenapa muka kamu lebam-lebam. Kamu bergaduh dekat mana? Kan saya dah beritahu tadi cikgu, saya terjatuh semasa bermain bola semalam. Kamu jangan tipu saya, Mat. Saya tahu muka lebam-lebam bergaduh dengan muka lebam-lebam main bola. Sebab cikgu pernah kena pukul dulu. Cikgu pernah kena pukul? Siapa yang pukul cikgu dulu? Ini bukan hal saya, ini hal kamu, Mat. Cikgu yang nak tanya kamu, kenapa muka kamu lebam-lebam? Kamu bergaduh dengan siapa? Cikgu nak tukar topik, Budak ini, main-mainkan cikgu pula. Jawab soalan cikgu, kenapa muka kamu lebam-lebam? Sebenarnya cikgu, saya dipukul oleh ayah saya. Tapi cikgu jangan bagi tahu dia, nanti dia akan lagi mengamuk. Macam itulah baru bagus. Berterus terang dengan cikgu. Kenapa dia pukul kamu, Mat? Sebenarnya perkara itu kecil saja. Tapi disebabkan sifat panas baranya itulah, saya jadi mangsa cikgu. Kalau macam tu, teruk sangat dia pukul kamu ni, Mat. Cikgu kena berbincang dengan dia. Cikgu kena berjumpa dengan bapa kamu. Tapi jangan cikgu, sebab nanti saya lebih teruk saya akan... Tidak. Kamu jangan risau, Mat. Cikgu akan uruskan hal ni. Cikgu ni pakar dalam menguruskan masalah orang. Okey, baiklah cikgu. Baik, kamu boleh balik dulu. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Cikgu, kenapa datang rumah saya? Saya datang ni ada tujuan untuk bincang pasal anak tuan. Kenapa dengan anak saya? Semalam dia datang kelas dalam keadaan muka dia berlebam-lebam tuan. Boleh saya tahu kenapa tuan? Oh cikgu, dia tu budak lelaki. Biasalah ada lebam-lebam, barulah namanya lelaki. Tapi tuan, saya dapat laporan bahawa tuan yang telah memukul dia. Adakah itu betul? Alamak, budak ini mulut besar tempayan. Kalau saya yang buat, kenapa dengan cikgu? Masalahnya tuan, masalah konsentrasi dia dalam kelas menurun tuan. Begitu juga dengan pelajaran dia, semakin merosot tuan. Beginilah tuan, saya ada dua jalan penyelesaian. Yang pertama, saya sendiri yang akan terapi tuan. Sebab saya seorang terapi yang hebat. Alamak. Tuan kenal dengan Fadilah Kamsah?
kenal, kenapa? Dia tak ada kaitan dengan saya tuan. Kenapa kau tanya? Saja dia tuan buat lawak tuan pagi-pagi buta ni tuan. Kau nampak mangkuk ni, aku baling ke muka kau. Minta maaf tuan, minta maaf tuan. Beginilah tuan. Pada hari Rabu pukul 11 pagi, tuan datang ke pejabat saya. Kita akan bincangkan hal ini secara lebih menyeluruh. Kalau saya tak nak datang, kau nak buat apa? Kalau tuan berdegil, saya akan laporkan perkara ini pada polis atas kes penderaan. Kalau macam tu, saya kena terapi lah. Bagus tuan dengan nasihat itu. Jadi pada hari Rabu, saya akan tunggu di pejabat tepat pada pukul 11 ya. Baiklah cikgu. Okey tuan, terima kasih kerana bagi kerjasama. Kerja tak sama. Selamat jalan cikgu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi cikgu. Ya, selamat pagi tuan. Seperti mana yang kita janjikan ya pada hari ini, kita akan mengadakan sesi kaunseling. Ya, jalankan cepat supaya saya boleh balik. Ya, Usop, Meon, datang sini cepat. Ya tuan, ada apa tuan? Saya perkenalkan Cik Bobo. Ini Sameon, pembantu saya. Dia yang akan bersama saya untuk membantu dalam sesi kaunseling ni. Cik Meon, ini perkenalkan Cik Bobo. Cik Bobo, perkenalkan ini Meon. Ya, saya dah kenal Encik Meon. Kenapa dia ada sini? Kamu kata kamu yang nak terapi saya. Memang betul, saya yang terapi Cik. Tapi dia cuma membantu saya sahaja. Okey, berkenalanlah dahulu ya. Buat apa aku buat kerja-kerja bodoh ni? Kau ni Sameon, kenapa nama buruk sangat? Ni Encik Bobo bukan? Kenapa nama Encik buruk sangat? Encik ke yang berlakon dalam cerita pendek parodi tu? Yang lagu Syed Sayang Apa Khabar Denganmu? Kurang ajar budak ni. Kau ingat aku babuk ke? Okey Cik Bobo, sekarang sesi kaunseling kita yang pertama. Okey, situasinya adalah katakanlah Encik Meon telah tercicir dompetnya semasa dia berjalan dan Encik Bobo telah terlihat dompet itu tercicir. Apakah tindakan Encik Bobo? Entah apa-apalah. Okey, Encik Meon, saya dah jumpa dompet awak. Ambil lah. Ini bukan dompet saya. Tapi dompet ni jatuh dari poket awak. Ya. Kenapa? Ambil lah. Tapi itu bukan dompet saya. Bukankah awak Sameon bin Meon? Ya, itu memang nama saya. Kenapa? Jadi kad awak ada dalam dompet ni. Dompet ni mesti dompet awak. Betul juga tu. Jadi ambil lah. Tapi itu bukan dompet saya. Alamak Cik, apa Cik nak buat ni? Kau tidak ada dompet saya. Abang dah balik. Macam mana dengan sesi kaunseling tadi? Orang-orang tu suruh aku buat kerja bodoh. Aku dah belasah dia orang semua. Astaghfirullahalazim, sampai macam tu sekali. Abang ni kena kawal sifat marah abang ni. Sudah. Aku nak tidur. Besok nak gali kubur. Okeylah, jom kita tidur. Macam itulah isteri abang. Penat betul lagu hari ni. Sekali 3 orang mati. Nak gali kubur sekali 3. Aduh, penat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Imam. Apa khabar Bobo? Alhamdulillah. Orang rumah kamu si Minah tu sihat? Alhamdulillah juga. Bagus Bobo, bagus. Bobo, minta maaf lah. Andai kata benda yang aku nak cakap dekat kamu ni menyentuh soal peribadi. Sebab aku pun dengar berita ni daripada orang kampung. Ya, Pak Imam. Sebab orang kampung sudah heboh. Kamu ni baran kurang bertempat. Kurang bertempat apanya, Pak Imam? Saya baran banyak tempat. Kamu ni betul-betul lah Bobo. Sebab apa orang kampung kita dah mula berbual pasal kamu. Cara kamu didik anak. Si anak kamu tu sikit-sikit lebam-lebam, sikit-sikit sakit-sakit. Jangan macam tu Bobo. Betul ke kamu ni?
Betul ke kamu pukul anak kamu? Bobo? Pak Imam ni sudah garu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Jangan macam tu, Bobo. Kita sebagai seorang bapa haruslah mendidik anak kita dengan penuh kasih sayang. Janganlah buat anak tu sebagai pelepas geram. Kita didik anak kita dengan berhemah. Andai kata anak-anak kita buat salah, kita tegur mereka dan nasihatkan mereka dengan hikmah dan kasih sayang. Janganlah marah-marah. Ya Pak Imam. Rasulullah SAW pun pernah mengajar kita. Andai kata kita nak kawal kemarahan kita, kita boleh ubah posisi kita. Andai kata kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Andai kata kita marah dalam keadaan duduk, kita boleh berbaring. Kalau tak hilang juga, Rasulullah SAW menganjurkan kita ambil duduk. Kalau tak hilang juga, terjun kolam. Baiklah Pak Imam, saya dengar nasihat Pak Imam. Cuti sekolah lagi, cuti sekolah lagi, cuti sekolah lagi, cuti sekolah lagi. Buk. Sorry bapak. Ampun, saya terlalu tadi. Tak apalah, nak. Bapak tak marah lagi. Nak. Bapak nak minta maaf selama ni bapak selalu pukul kau. Peliknya, bapak hari ni pakai kata ayak. Bapak dah insaf. Oh, ya ke? Habis takkan bapak nak minta maaf je? Habis kau nak apa lagi? Sorry bapak. Sorry. Yelah, mana nak tahu bapak ambil pergi KFC ke? Oh, kalau macam tu, jomlah bapak belanja kau KFC. Ada menu baru Korea Crunch. Bapak nak bawa pergi KFC. Jomlah sekarang. Marilah. Tak ajak mak ke? Senyap, sudah. Okey, jom. Mana jalan? Sana. Saya bapa. Saya pula mak. Saya anak. Saya Pak Imam. Saya bapa insaf. 3. Saya cikgu. Saya Mion. Di sini saya ingin berpesan serta menegaskan kepada bapa-bapa yang berada di luar sana bahawa tingkah laku serta perbuatan mereka akan diwarisi oleh anak-anak kelak. Contohnya, jika para bapa sering memarahi anak-anak mereka, sering memukul anak-anak mereka, nescaya ketika mana seorang anak itu akan meningkat dewasa, mereka akan pula memarahi serta memukul anak-anak mereka tanpa mengenal erti belas kasihan. Sekian.